107.9 FM di Kota Kinabalu. Stesen berita bisnes anda. Assalamualaikum dan salam siaran untuk waktu ini. Kita dalam program Temuba Radio bersama dengan As-Salihin Trustee Berhad ya, untuk kita bercakap mengenai takaful, iaitu hibah atau amanah. Okey, untuk hari ini, waktu ini kita ada tetamu di studio, Cik Siti Masyarah Muhammad yang merupakan pengurus Jabatan Perundangan dan Dokumentasi, dan juga Cik Muhammad Irwan Abu Zahar, pengurus Jabatan Sokongan Perniagaan. Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam. Okey, baik. Untuk kita bercakap hari ini, hibah atau amanah, ya, satu perkataan yang patut kita faham. Hibah tu apa, amanah itu apa, ya, untuk permulaan. Dan sebenarnya ramai hari ini di kalangan masyarakat kita yang ada polisi takaful sebagai satu persediaan. Ialah kita tak tahu bila kita akan meninggal dunia kan, kita nak tinggal harta banyak ni, ataupun kita mungkin juga ditimpa penyakit yang kritikal, kita juga tidak tahu, ataupun ketidakupayaan jika berlaku kematian dan sebagainya. Jadi jumlah pampasan daripada polisi takaful ini secara tak langsung sebenarnya boleh membantulah mereka yang hidup ni untuk meringankan beban mereka, nak meneruskan perbelanjaan ataupun kewangan kehidupan mereka. Jadi bercakap mengenai polisi takaful ini, kebiasaannya nilai pampasan yang diambil tu juga agak tinggi, dan sejauh mana kita nak pastikan wang yang banyak ni betul-betul dapat mengikut apa yang kita hajatkan, matlamat kita. Kita nak tanggung kehidupan anak-anak kita sampai betul-betul mereka ni dapat menguruskan kewangan itu. Jadi sebagai permulaan, bagaimana agaknya wang takaful ini jika diperolehi, berlaku pula ketidakupayaan dan juga mungkin kematian, apa kaedah yang kita nak bincangkan untuk kita cairkan, nak tuntut wang pampasan dan sebagainya. Tapi sebelum itu, kita mulakan dahulu dengan Cik Masyarah, ya, hibah atau amanah ini, adakah wang pampasan takaful ini dikira sebagai harta pusaka pemilik polisi dan boleh diagihkan mengikut hukum faraid dan sebagainya? Silakan Cik Masyarah. Okey, terima kasih Puan. Okey, untuk kita bercakap berkenaan dengan takaful sendiri, ya. Takaful ni adalah perlindungan untuk diri sendiri dan juga waktu, dan akan diuruskan apabila berlaku critical illness ataupun ketidakupayaan ataupun kematian seseorang tu. Okey, apabila kita cakap apabila berlaku kematian, macam mana pula dengan wang pampasan yang diterima tu? Okey, kalau macam kita seperti yang kita normal prosesnya, kalau ada penamaan, duit pampasan akan diberi kepada penama. Dan kalau macam dihibahkan, wang tersebut akan diberi kepada penerima hibah, iaitu kalau kata bagi kepada pasangan, dan bagi kepada pasangan 100% lah. Okay. So maknanya duit kalau kata 1 juta lah akan dapat kepada beneficiary tu. So kalau macam kata bagi kepada penama pula, penama hanya berhak menerima atas kapasiti pentadbir. So pentadbir tu sendiri berhak menguruskan harta tu mengikut hukum faraid. Maksudnya dia kena settlekan hutang dulu dan baru boleh bagi kepada waris faraid mengikut hukum faraid. Ya, itu kena ingat. Settle hutang dulu kan. Sekali hutang tu lagi banyak daripada balance atau baki yang ada tu. Betul tak? Okey, baik. Itu permulaannya. Tapi kita nak tanya juga Cik Irwan. Cik Irwan ni kan kedua dah datang kan. Jadi siri kali ini kita nak cakap mengenai hibah atau amanah. Mungkin boleh kita bezakan dulu. Apa itu hibah? Apa itu amanah? Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita faham sebenarnya semua orang sekarang dewasa ni dah ramai orang dah ada takaful polisi dan sebagainya untuk perlindungan, ataupun sekarang pun dia dah jadi trend sebagai apa, menambah pelaburan. Dia dah ada investment link lah dan macam-macam kan, macam-macam. So kalau kita pergi balik, bagaimana berbalik pada soalan pertama tadi, pencairan tu bagaimana dibuat? Adakah sama ada melalui penamaan biasa, melantik wasi, ataupun dalam takaful tu menamakan penerima hibah, beneficiary kepada penerima tersebut. So kalau kita bezakan antara adakah takaful tu, kalau kita melalui penerimaan secara hibah, maknanya orang tu menerima secara sekaligus. Maknanya penama kepada manfaat ataupun pampasan takaful tadi diterima terus oleh penerima tadi. Dia boleh letak 1, 2 atau seterusnya berapa yang ditetapkan oleh syarikat takaful itu sendiri. Maknanya dia akan terima lamsam
Maknanya sekaligus. Katalah coverage ataupun pampasan tu semua sekali dalam RM500,000. So katalah Puan Nazira dapat duit tu dapat sekaligus. Sejuta. Dan kita pergi Gitu. berbalik kepada pelajaran kita sebelum ni, hibah adalah pemberian tanpa balasan. So tak ada pun tanggungjawab Cik Nazira Puan Nazira menerima wang pampasan tadi untuk membuat sekian-sekian condition. Tak perlu pun. So terima, boleh enjoy duit tu. So boleh pergi shopping sebab dia penerima hibah. Tak ada syarat pun. Okay. So macam mana pula dengan amanah? Amanah ni sebenarnya satu konsep alternatif yang seperti di As-Salihin juga kita ada buat amanah takaful ataupun nama komersialnya Priti, supaya duit itu kita terima sebagai pemegang amanah untuk diagihkan mengikut terma dan syarat yang ditetapkan dalam surat ikatan amanah itu sendiri kepada khususnya kepada beneficiary yang ditekan dengan tujuan-tujuan tertentu. Supaya kita dapat kontrol dari segi kewangan tu sendiri, dan kita boleh kontrol gaya hidup ataupun lifestyle seseorang beneficiary. Supaya duit tu tak adalah disalahgunakan ataupun dibazirkan begitu saja. Okey, senang faham. Amanah ni adalah orang yang akan mengatur pengurusan kewangan kita supaya kita ni bijak berbelanja, tak boros kan. Dapat RM1 habis licin dalam masa setahun tu kan, atas bulan. Okey, jadi maknanya hibah dia adalah hadiah secara langsung, direct, dapat tu boleh kita guna tanpa ada orang kontrol pun. Tapi amanah ni maknanya dia adalah hadiah juga, tapi ada orang tolong kontrol. Dan orang yang tolong kontrol ini adalah As-Salihin contohnya. Jadi bagus sangat. Jadi hibah atau amanah, itu topik kita dalam Temu Bual Radio bersama As-Salihin. Okey, kita nak tahu juga bersama dengan Cik Mansyarah pula selaku pengurus Jabatan Perundangan dan Dokumentasi ni. Contohnya bila adanya wang polisi, ya, kita dapat cash ni, kita mungkin terima sekaligus dalam jumlah yang besar. Contohnya RM1 tadi tu kan, dan hanya akan diterima dalam keadaan pemilik polisi tu tidak berupaya sama ada cacat kekal ataupun pemilik itu sendiri sudah meninggal dunia lah. Okey, jadi bagaimana pengurusan wang tersebut tu dapat digunakan mengikut seiring dengan tujuan atau matlamat asal pemilik polisi, contohnya untuk tujuan perubatan ke, sara hidup ke, bayar hutang ke, perbelanjaan harian keluarga dan lain-lain. Ada ke maksudnya As-Salihin menyediakan perkhidmatan ikut pemilik asal tu nak? Okey. Berdasarkan yang soalan puan tadi. Okey. Kalau kita kata hari ni, kalau macam kita kata berlaku kecacatan kekal ataupun kehilangan lah, senang. Kita kata macam kita bedridden dah. Yang tu worst case scenario lah kan. Okey. Tapi duit tu akan dapat kepada pemilik polisi. Okey. Tapi kita tak boleh nak pergi bank untuk nak keluarkan duit kan. So macam mana instrumen yang boleh pakai? So maknanya apa yang kita nak introduce kat sini adalah buat amanah melalui wang polisi tu, di mana kita sebagai pemilik polisi kita boleh set rule, kita boleh setkan terms and condition. Maksudnya kalau macam kata kita keadaan TPD, keadaan hilang upaya kekal ataupun berlaku kematian, macam mana kita nak uruskan duit kita. Macam contoh kita kata kalau berlaku kematian, kalau kita berlaku hilang upaya, so duit tu hendaklah digunakan untuk bayar maintenance untuk rumah kita. Macam contoh kita kata bayar bil-bil utilities, bayar outstanding loan kita ataupun bayar hutang pinjaman perumahan ke apa ke. So maknanya duit tu boleh diallocate untuk tujuan-tujuan berkenaan. Ataupun kita kata kita dah TPD tapi rumah tu kita nak kena modify untuk nak sesuaikan dengan keadaan kita kan. So maknanya kita boleh allocate syarat tu dalam surat ikatan amanah tu, supaya memenuhi kehendak memenuhi keperluan kita pada waktu tu. Dan juga kalau macam berlaku kematian, kita boleh gunakan, kita boleh setkan dia punya terma tu untuk tujuan kata bagi anak yang bawah umur 18 tahun digunakan untuk pendidikan, untuk saraan diri macam tu kan. So kalau macam dah semua dah besar, dan boleh bagi bagi lump sum terus kepada beneficiary, ataupun kita gunakan untuk bayar hutang-hutang kita. Yang mana macam kita kata duit polisi ni yang paling banyak, yang cash lain tak ada kan. So kita boleh gunakan wang pampasan ni untuk nak bayar hutang tu. Tapi benda tu semua kita kena mention dalam surat ikatan amanah. Kena mention. Kalau tak mention tak boleh ambil duit hibah tu, duit amanah tadi tu. Boleh ambil tapi dia tak boleh nak gunakan untuk tujuan-tujuan yang kita nak tu lah. So apa hasrat kita tu kita kena nyatakan dalam surat ikatan secara amanah. terperinci lah. Betul. Pas ni banyak sebenarnya. Yang paling penting tu kita nak aman kat sana, kena selesai hutang dulu. Betul. Kan? Okey, nak harapkan orang lain selesai hutang kita memang
susah lah. Okey, baik, berbalik kepada Encik Irwan Abu Zahar selaku pengurus Jabatan Sokongan dan Perniagaan. Tadi kita dah tanya dah apa beza hibah atau amanah tu. Tapi setakat ini ramai orang didedahkan ya dengan hibah takaful je. Sambutan hibah atau amanah ni bagaimana? Lagi banyak hibah sahaja ke ataupun amanah? Ya, betul. Encik Irwan. Alhamdulillah, sebenarnya kita sebenarnya dah ada kesedaran, masyarakat, terutamanya masyarakat Islam kita dah ada kesedaran tentang bagaimana untuk merancang harta pusaka kan. So dan kita menyambut baik juga pengeluar ataupun syarikat-syarikat takaful setelah bagaimana Islamic Financial Services Act 2013 itu dikeluarkan dan memberi satu gambaran jelas bagaimana takaful itu boleh dihibahkan atau sebagainya. So sebenarnya dia bergantung kepada keperluan. Saya tak meletakkan sebenarnya penamaan hibah adalah yang tidak elok. Saya tak nak menyatakan begitu. Dan yang terbaik adalah melakukan amanah. Itu tak. Sebenarnya masih lagi kita hidup ni ada option ataupun ada pilihan dan melihat kepada keperluan. Cuma macam tadi Puan Nazira cakap awal, bayangkan saya baru 18 tahun dapat pampasan 1 juta. Umur baru 18 tahun, cukup-cukup dewasa, ayah meninggal, dapat kita sebagai penerima hibah. So itu yang kita nak uruskan kan. Jadi nak cakap sebenarnya kita melihat kepada keperluan sebenarnya. Kadang-kadang ada isu dia tak ada masalah, dia tak ada hutang dan anak-anak dia pun dah dewasa, semua stable, duit tu dia tahu dia nak bagi dekat orang tersayang, bagi isteri, memang nak bagi kat isteri. Hibah tu tak ada masalah kan. Jadi kita sebenarnya objektif ataupun perancangan tu kena jelas mengikut keperluan dan menyambut baik macam kita punya CEO selalu cakap kita kena buat macam-macam perancangan yang menyeluruh, bukan sekadar kita buat amanah takaful ni, juga kesinambungannya buat dengan wasiat juga. Contohnya menyelesaikan hutang. Jadi kita nak linkkan dengan amanah ni, kita boleh menyelesaikan hutang dahulu. Macam mana Cik Maisarah cakap tadi juga kan. So kat situ ada kelebihan di situ, buat wasiat juga, buat hibah juga dengan salihin, buat amanah takaful juga. So jika ada hutang yang perlu dijelaskan, maknanya duit daripada pampasan tadi dapat menyelesaikan hutang dalam wasiat yang dinyatakan tu. So ini cara orang kata, selalu kata the fast money lah, senang boleh dapat kan. Keluarga tu tak perlu buat apa-apa, dapat pampasan tapi melalui pemegang amanah yang diuruskan mengikut terma dan syarat yang dinyatakan dalam surat ikatan amanah tersebut. Okey. Tapi yang kita faham bila hibah ni dia cepat kan. Berlakunya kematian biasanya dalam tempoh berapa minggu, berapa hari terus dapat Encik Irwan. Masa itulah kita takut juga kalau tak ada orang yang kita amanahkan. Bila cepat ni cepat juga habis lah. Cepat juga habis, betul. Okey. Baik, bercakap mengenai hibah atau amanah ataupun takaful adalah satu pilihan kepada mereka sama ada hibah atau amanah. Tapi kita nak tahu sebenarnya apa kelebihan melakukan amanah ke atas polisi takaful berbanding kita nak letak penama hibah. Mungkin Cik Masyarah pula boleh jawab. Okey. Sebenarnya kita kena tengok juga situasi pemilik polisi tu jugalah. Kalau lah kata dia ada isteri dengan anak-anak semua dah dewasa semua, so it's better dia buat dia buat hibah sajalah, tak perlu buat amanah. Tapi kalau macam kita kata ada anak kecil, ada isteri yang yang kata yang memang tak reti nak manage duit macam mana kan, ataupun kita kata tak boleh dipercayai ya kan, macam tu lebih kurang, ataupun macam drama lah. Kita kata macam possibility untuk orang tu habiskan guna duit tu untuk kepentingan dia seorang je, tak ada anak-anak semua kan. So kat situ kita boleh bagi propose untuk bagi buat amanah lah. So di mana dalam surat ikatan amanah tu kita boleh mention dalam tu macam mana nak bahagikan duit tu. Macam kita kata duit pampasan dalam 2 juta. So maknanya setiap bulan tu allocate 1,000 untuk setiap seorang anak untuk sebagai saraan diri, ataupun allocate untuk pendidikan anak-anak, ataupun some portion tu 5,000 bagi pada isteri untuk uruskan anak-anak dengan diri sendiri kan. So macam kita buat dalam surat kata amanah ni, dan kita boleh
spell out macam satu-satu apa yang hasrat yang kita nak. So macam melalui cara tu kita boleh mengawal cara perbelanjaan anak-anak kita dengan keluarga lah. Tapi kalau kita kata buat hibah saja dan duit bagi terus kepada beneficiary, kata 2 juta dan 2 juta lah bagi kepada beneficiary, dan tak ada siapa-siapa control pun. So maknanya dia boleh belanja ikut suka dia lah. Baik. Itu cerita isteri yang mungkin tak boleh dipercayai. Nak balik kepada Cik Irwan. Nak senang faham ni sekarang ni. Contohnya sebelum ini pemilik polisi dia buat amanah lah ya ke atas pemilik mereka yang telah diletakkan nama penghibah, nama hibah ni. Tapi katalah tiba-tiba dia rasa macam tak boleh percaya lah kat pasangan dia ni, dah lah curang kan, duit pun banyak habis boros macam tu je kan, tak tahu macam mana masa depan anak ni kalau bagi kat pasangan ni uruskan harta dia yang banyak ni. Dia boleh tukar ke ataupun kena beli polisi baru ke macam mana Cik Irwan? Okey, sebelum tu saya nak tambah sikit apa yang Cik Maisarah dah bincang tadi kan. So sebenarnya melihat kepada kalau kematian ada pampasan diterima, salah satu juga gambaran yang kita boleh lihat sekiranya kita hibahkan, kalaulah dalam polisi tu dilindungi juga manfaat kurang ketidakupayaan menyeluruh ataupun TPD kan. Maknanya berlakunya total permanent disability dan ataupun critical illness sedar-sedar, pemilik polisi tu dia lumpuh satu badan. Duit akan diserah kepada dia, termasuk dalam coverage tu kan. Manfaat diterima ada dalam senarai, lumpuh pun dia termasuk contohnya. So dia dapat 1 juta, terbeku di situ. Di sini, jadi maknanya duit sebab dia dah lumpuh, tak tahu nak urus, masuk kepada duit dia. Duit tu dapat diterima oleh dia sebab dia sebagai covered person yang akan menerima. So berlaku dah situasi di situ yang mana TPD ada ataupun critical illness yang kena tengoklah apa yang cover bawah polisi. So duit tu dah pergi kepada dia. Masalahnya tak boleh nak cairkan sebab dia dah lumpuh. Nak masuk ke akaun orang lain, orang lain mungkin salah guna. So di sini juga amanah memainkan peranan. Salihin akan pakai duit tu mengikut terma dan syarat, katalah untuk for the purpose of nursing, untuk menjaga dia kan, untuk menjaga kebajikan dia semasa sakit. So masa itulah Salihin akan dapat uruskan duitnya, insya-Allah accordingly, dengan begitu cermat dan begitu baiklah. Mengikut terma dan syarat yang tentu. Walaupun dia mungkin ada isteri masa tu, tapi isteri tak boleh dipercayai maksudnya. Bukan saja isteri, kadang-kadang anak yang sulung. So benda ni subjektif. Cik Nazira saya cakap isteri je tadi. Yalah, ada juga suami tak boleh dipercayai. Betul. Benda ni subjektif. Benda ni subjektif. So benda ni susah nak cakap atas integriti seseorang kan. Yalah, dapat masuk duit banyak sekali lamsam kan. So contohnya Salihin menerima, dia kata setelah jika berlaku TPD atau ketidakupayaan yang kekal menyeluruh tu, kita pegang duit tu dan diberikan sebanyak mungkin, contohlah ini contoh 10,000 diberikan kepada guardian, penjaga kepada kita yang sakit tadi. Untuk so kita boleh kontrol daripada dapat lamsam 1 juta habis macam tu, kita boleh kontrol mengikut terma dan syarat. Dan kita janganlah terlampau rigid, kita cakap daripada keperluan semasa ke semasa, kita boleh add on lah cakap dalam tu. Jika ada keperluan yang munasabah, kita akan tambah untuk keperluan mengikut, tak semestinya rigid kat situ. Bergantung kepada surat ikatan amanah yang disebut. So berbalik kepada soalan tadi sebelum terlupa, maknanya kalau dia dah ada penamaan hibah di situ, prosesnya kita biasa lakukan, prosedur dia memang kena batalkan. Sebenarnya dia tak boleh tamak, dia tak boleh ada penamaan wasi, dia ada penamaan hibah, dia buat lagi satu atau cara absolute assignment. Absolute assignment ni yang kita akan linkingkan dengan takaful tadi. Maknanya takaful. Kena beli juga polisi baru. Tak perlu. Maksud saya tak perlu beli. Tukar je lah. Habis gitu. Duit nanti. Premium bayar mahal. Itu yang penting tu. Maknanya bila kehidupan kita ni berubah kan, macam-macam berlaku, keperluan. Kita pun nak ubah juga keperluan tu. Betul. Mengikut mereka yang boleh kita hibahkan atau amanahkan. Sebenarnya berapa lama tempoh amanah yang boleh dilakukan ni? Berapa lama? Ada waktu-waktu ikut waktu tertentu saja ke, ataupun boleh pemilik polisi ni memberi arahan untuk banyak tujuan, contohnya termasuk bukan waris faraid ataupun untuk amal jariah, untuk wakaf ke apa. Berapa lama sebenarnya tempoh dia?
Okey, untuk tempoh sebenarnya limitation act dia adalah 80 tahun. Tapi kita kena tengok tapi kita kena tengok jugalah amount tu berapa kan, amount policy coverage tu. Kalau kata amount tu 1 juta 2 juta tu tak perlulah letak sampai 80 tahun kan. So kita tengok kalau biasa yang kita letak macam amount dah tinggal 10,000 dan kita akan habis tempoh amanah tu. So dalam tempoh katalah waktu masa kita terima duit tu kita dapat 1 juta. So maknanya kita akan uruskan sampai duit tu tinggal 10,000 dan kita habiskan tempoh amanah tu sampai 10,000. So bila amount dah 10,000 kita akan distribute kepada beneficiary. Seperti mana dalam surat ikatan amanah lah. So nama-nama beneficiary yang nak dinyatakan dalam surat ikatan amanah tu kena mention spesifik, kena ada nama spesifik. Kalau kita kata nak bagi kepada jiran atau nak bagi kepada kawan kita yang tolong kita selalu, so kita kena mention dalam dokumen tu. Kalau tak, dia takkan ada hak kat atas tu lah. Okey, berbalik kepada cerita Encik Irwan tu tadi kan, katalah melalui pemilik polisi tu, melalui amanah ni, tiba-tiba dia kritikal atau koma ke, lumpuh ke. Jadi sebenarnya amanah ni dia lebih memberatkan pemilik polisi untuk menjaga kepentingan dia juga. Tapi kalau hibah ni dia macam hilang terus sebab dia dah letak nama orang yang dia sayang tu, tapi tiba-tiba orang yang dia sayang tu tak sayang dia. Jadi dibiarkan je dia macam tu. Maknanya amanah tu lebih baik jugalah mengikut keperluan tu. Pada saya itulah kita ada pilihan dalam hidup kan, buat perancangan harta ni. Ialah kita faham sebab kita tak boleh nak salahkan penamaan hibah tu sendiri ataupun syarikat tu satu syarikat, sebab itu memang dah dilandaskan oleh akta ataupun peruntukan undang-undang. So maknanya bila kita buat hibah ni, maknanya kita kena faham, kita tak boleh nak salahkan si isteri, awak terima duit ni, ibu terima duit ni, ibu dapat 1 juta, ibu kena buat ni tau. Dia tak, sebab hibah tu pemberian tanpa balasan, tanpa syarat. Dia terima terus kan. So kita pun tak boleh salahkan. Tapi makna kata kalau ada kesedaran nak buat amanah takaful ataupun nama komersial sebagai pretty ni, maknanya kita boleh mengawal pengaliran wang tu, perbelanjaan wang tu dengan cara baik lah. Daripada kita sakit sampailah kita meninggal dunia ataupun selepas meninggal dunia, ada perjalanan amanah tu lagi, tempoh amanah masih berjalan, kita akan teruskan. Jadi tugas salihin ni kami tak memandai-mandai sebab kami akan mengikut apa yang telah ditetapkan dalam terma dan syarat berlandaskan hukum sibil dan syariah. Maknanya apa yang tak boleh lah, tapi yang mana jelas dari segi pembayaran zakatnya jangan risau, kami akan jelaskan. So benda tu akan tak biasa liur oleh kita. Dan ada kalau beneficiary nak tengok penyata kepada duit keluar dan masuk, begitu semua kita boleh tunjukkan secara profesionalnya. Baik. Jadi lebih selamat. Itu dia. Kita bersama dengan Encik Muhammad Irwan Abu Zahar, Pengurus Jabatan Sokongan Perniagaan, dan juga Cik Siti Maisyarah Muhammad, Pengurus Jabatan Perundangan Dokumentasi dalam program As-Salihin, keperluan umat Islam dalam memelihara, melindungi dan mengagih harta mengikut prinsip Islam. Kita rehat sekejap, kembali lagi selepas ni. Kita nak tahu sebenarnya peranan As-Salihin sebagai pemegang amanah, dan juga bagaimana agaknya As-Salihin membantu jika mereka ni berlaku ketidakupayaan ataupun kematian kepada pemilik polisi. Kembali lagi selepas ini. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Kapsul Ejen Sosial bersama-sama Puan Nozabita Muhammad Noor, Peguam Bela dan Peguam Cara Tetuan Nozabita China & Co. Itulah saya lihat bila kita tengok Macau scam, dia pernah kena, macam contoh misalnya saya buat penulisan berkenaan dengan Macau scam, kita lihat bawah ruang komen ramai yang mengaku saya pernah kena. Jadi kita andaikan satu hari sekiranya sindiket ini membuat panggilan 10, 15, 20, 100 panggilan melalui tim mereka ni lebih kepada macam mereka belajar daripada kesilapan. Kali pertama tak dapat, kenapa? Mungkin keadaan yang kita gunakan salah. Setiap hari mereka buat, makin lama makin hebatlah, mereka tahu bagaimana cara pancingan yang betul. Ejen Sosial 93.9 FM di Lembah Kelang, 107.5 FM di Johor Bahru, 100.9 FM di Kuching, 107.9 FM di Kota Kinabalu. Stesen berita bisnes anda.
Ya, kembali kita dalam Temu Bar Radio bersama dengan As-Salihin Trustee Berhad yang merupakan pakar perancangan harta pusaka Islam. Hari ini kita bercakap mengenai takaful, ya, hibah atau amanah bersama dengan Cik Siti Maisyarah Muhammad, Pengurus Jabatan Perundangan dan Dokumentasi, dan juga Encik Muhammad Irwan Abu Zahar, Pengurus Jabatan Sokongan Perniagaan. Okey, berbalik kepada peranan As-Salihin, ya, cakap pasal hibah atau amanah tadi, itu pilihan anda, tak kisah nak buat hibah ke nak buat amanah. Tapi dalam menyediakan masyarakat merancang wang polisi ataupun melantik As-Salihin sebagai pemegang amanah, sambutan tu yang mana satu? Orang pilih hibah ke orang pilih amanah sekarang ni? Mungkin sekarang ni orang baru sedar kan? Mungkin Cik Irwan ataupun Cik Siti Maisyarah nak sambung? Okey, Alhamdulillah Nazila, sebab kita memang menyambut baik antara sesi yang diadakan oleh bernama radio juga. Sebab ini salah satu cara kita kempen atau memberi kesedaran. Kita berkongsi ilmu. Sebelum ni banyak pelanggan kita di luar sana tak tahu pasal instrumen ni kan. Ya. Jadi kita tahu hibah je. Kita tahu hibah je. So bagi saya personally, kalau saya sebagai pelanggan, cara terbaiknya adalah melalui amanah takaful ni lah. Saya sendiri, sebab dan kami di As-Salihin Trustee Berhad juga memang menerima banyak application. Memang memberansangkan nak banding dengan dulu-dulu tu. Sekarang ni memang pengetahuan pun dan kesedaran tu dah luas. Jadi memang sambutannya amat baik. Alhamdulillah. Nama dia pun cantik, nama komersial dia Pretty kan. Pretty. So nak mencantikkan orang kata apa, pengurusan kewangan daripada pampasan tu sendiri. So Pretty macam selalu CEO sebut Pri itu merujuk kepada prihatin. Okey. PRI, dia bukan PRI, tapi dia bukan sebelum selepas. Okay. Dia Pretty. Cuma TI tu takaful lah, takaful ataupun insurans. So itulah nama komersialnya. So produk Pretty ni alhamdulillah memang tak lekang lah sebenarnya kami membuat dokumentasi bagi pelanggan-pelanggan yang memerlukan keperluan ni. Sebab macam saya menjawab soalan pertama tadi tu, sebab dah ramai dah ada takaful. Coverage bukan sikit-sikit. Kadang-kadang kita tengok memang 500,000 ke atas tu memang dah ramai sangat. Ada yang sampai ke 2-3 juta ke atas tu pun. Tapi itulah bila dia kata bila saya tak ada benda ni, macam mana duit ni diuruskan? So kat situlah kita boleh cantikkan pembayaran hutangnya, dan kita boleh memberi kempen juga bersedekah dalam tu. Ada juga orang dia punya amal jariah, tahu amal jariah ni nak berpanjangan. So As-Salihin buatlah sampai habis. So ada juga yang macam tu. So intention dia yang macam tu. So dia memang alhamdulillah ni dapat menyelesaikan masalah pelanggan-pelanggan kita di luar sana. Dan saya pun rasa tertarik dengan produk boleh, Pretty ni. Nanti boleh PM tepi. Sebab apa? Sebab amanah ni bukan apa. Kita ni kan terpengaruh dengan drama-drama sekarang ni, semua gila harta. Ya. Bila berlakunya kematian kan, dia dah tak fikir dah orang yang kat dalam kubur tu kan. Dia pun kena selesai hutang dia. Lepas tu dalam masa yang sama, dia mengharapkan pengurusan keuangan kehidupan anak-anak dia ataupun pewaris yang sepatutnya tu dapat ditanggung dengan baik, dengan sebetulnya. Tapi berlaku pula cerita-cerita tak sedap tu kan. Sebab tu dia jadi drama bersiri kan. Okey, baik, Cik Maisyarah pula, bagaimana pula dari segi peranan As-Salihin terutamanya membantu mereka membuka ataupun menarik perhatian untuk menguruskan wang polisi bersama dengan As-Salihin ni, instrumen amanah tu bagaimana sebenarnya? Okey, untuk dokumen nak buat dokumen amanah ni macam mana kan? Sebenarnya pemilik polisi tu sendiri mestilah kena ada polisi lah kan. Kena ada polisi takaful dulu. So maknanya bila dah ada polisi takaful tu, macam mana nak suruh As-Salihin nak bertindak? So maknanya dia kena buat surat ikatan amanah dengan kita dan juga buat penyerahan hak mutlak, iaitu absolute assignment lah. So maknanya dia kena assign polisi tu kepada As-Salihin, dan As-Salihin di situ akan bertindak sebagai assignee ataupun pemegang amanah melalui surat ikatan amanah tu, dan As-Salihin akan uruskan wang takaful yang diterima daripada takaful tu seperti mana yang dinyatakan dalam surat ikatan amanah tu. Kalau dia kata bagi kepada certain orang, maksudnya spesifik orang yang nyata dalam surat ikatan amanah, so maknanya orang-orang tertentu saja yang diberikan. So maknanya orang selain daripada tu tak boleh terimalah. So macam mana As-Salihin menguruskan tu, As-Salihin akan bertindak sebagai kira kata pemegang kepada wang takaful tu, dan kita akan uruskan seperti mana dalam surat ikatan amanah. So maknanya bila kita terima duit, kita bukan saja
pegang semata-mata. So maknanya dalam tempoh amanah tu sendiri kita akan melaburkan duit tu juga. Duit tu supaya dia boleh generate income kepada amanah tu. So Baik. supaya beneficiary dapat menerima manfaat daripada amanah tu. Okey. Baik Cik Irwan, ni soalan ni ramai sebenarnya tanya kan. Keluarga saya pun selalu tanya. Katalah kita dah letak dah nama siapa yang akan mewarisi hibah ke, amanah ke, dah letak senarai. Tapi tiba-tiba kejadian kemalangan, satu keluarga meninggal. Lepas tu dah tak ada nama lain dah. Maksudnya yang meninggal tu sepatutnya dapat. Tapi dapat kat siapa nanti tu? Bila dah tak ada langsung yang menuntut, dia kalau kita tengok dalam IFSA tu sendiri, dia sampai ada tempoh sampai lebih 12 bulan ataupun tidak berpenama, tidak lebih daripada within tu, dia akan pergi ke Registrar of Claim Money juga akhirnya. Okey, tak dapat dekat adik-beradik ke? Sebab tak ada yang datang Yang tuntut. Dia menggunakan term penuntut yang wajar. Di situ kemungkinan pentadbirnya dan seterusnya. Maknanya kalau tak ada penamaan, pentadbir ataupun wasi yang kena bertindak untuk menguruskan pentadbir. So dari segi jadi maknanya di akhirnya kalau tak ada yang menuntut, dia akan terbeku di situ. Terbeku. So kita itulah menjawab kepada kenapa perancangan Harta Pusaka Islam ni boleh secara tak langsungnya boleh memberi kesan kepada ekonomi orang Islam sendiri. Tapi katalah dia pilih amanah, maknanya amanah dia ada juga sebut untuk wakaf. Betul. Ataupun amal jariah. Maknanya habis dapat wakaf jariah. Ada juga yang betul. Untuk wakaf lah. Puan Nazira bagi contoh tu tepat. Jadi ada baik ambil amanah kalau macam tu. Betul. Kan? Akhirnya sebab semua dah mati. Kita nak suruh orang yang mati sekali dengan kita uruskan dah tak boleh juga. Jadi lebih baik pilih amanah lah. Sebab dia boleh letak kepada gantian kepada beneficiary. Substitute beneficiaries boleh mention dalam surat ikatan. Sekiranya semua yang dinyatakan tu semua meninggal dunia atau tiada waris lain, seluruh pembahasan tu disedekahkan setelah ditolak hutang pemilik polisi itulah. Dah aman semua kat sana. Di mana dia ada notah lah kat situ kan. Dah tak adalah terbeku sia-sia macam tu. Okey. Benda ni pun kadang-kadang kita terlupa, kadang-kadang ada orang yang tak bernasib baik, dia ada anak yang kelainan upaya. So bayangkan kalau duit tu dapat kepada pihak yang tak reti menguruskan. So kita boleh jaga juga anak yang kelainan upaya, anak minor yang masih sekolah. So benda-benda tu yang kita melihat kepada, sebab kalau pelanggan ini datang 1001 macam cerita dia tak sama sebenarnya. Jadi keperluan tu masing-masing. Tapi saya pernah dengar ada orang yang dia memanglah harta dia tak berapalah banyak sangat, tapi dia akan cakap macam, alah aku dah mati besok aku malah nak fikir, biar mereka tak kisahlah apa nak berlaku dekat harta dia. Tapi sebenarnya sayang kan, disebabkan dia tak menggunakan kaedah as-salihin ni yang ada ni, produk Priti ada hibah ke takaful, dan kita nak wasiatkan apa-apa harta kita, sepatutnya kita ni dapat buat pelaburan akhirat siap-siap. Okey, baik, sedikit lagi daripada Cik Siti Mansyarah, bagaimana agaknya mereka yang dah dengar ni berminat untuk menghibahkan atau mengamanahkan bersama dengan as-salihin, bagaimana caranya? Okey, boleh hubungi kami di talian 0378809595 atau hubungi kita punya Islamic Estate Planner dekat luar sana tu, dah beribu-ribu kat sana, kat luar-luar sana tu. Boleh juga hubungi dengan diorang lah. Ataupun boleh pergi ke website kami www.as-salihin.com. Okey, Cik Irwan pula nak tambah, mungkin ada kesedaran kepada pendengar sekarang ini nak pilih hibah atau amanah, bagaimana caranya mungkin, ataupun ramai juga yang tanya berapa sebenarnya kena bayar ke atau bagaimana, Cik Irwan? Okey, sebenarnya kalau daripada awal siri kita yang pertama sekalipun, kita selalu ingatkan perancangan tu sebenarnya kena komprehensif, holistik dan menyeluruh. Kemudian kita bukan hanya memandang kepada aset kita yang takaful saja. Kalau boleh buatlah sekali wasiat, buatlah instrumen-instrumen lain juga, supaya orang kata one stop center lah orang yang boleh menguruskan pusaka ataupun harta yang berkenaan. So harganya tak mahal. Kita start dengan 1,000 dekat atas, mengikut customization lah. Ada yang harga dia ada dua pilihan, yang simple memang sangat murah, dan seterusnya kena sebutlah kita nak bajet ni. Kita ada 1,400 yang amanah takaful yang
orang kata simple dia punya, Okey, ataupun 1,400. sangat mudah dia punya penagihan tu. Okey. Kan kemudian kita ada customize ni lah. Customize tu dia 1,400 ke atas mengikut syarat dan terma yang dinyatakan. Selain tu saya kena terang dia ada processing fee juga. Sebab kita ada running works ataupun kita ada urusan pentadbiran, kita nak dapatkan absolute assignment. Dia bayar langsam ke setahun sekali? Tak, kita tak ada kita tak ada maintenance fee. Okey, tak ada Kita maintenance. lamsam. Saya dah tanya pasal harga kat sini kan. Kalau tak puas hati juga dengan jawapan saya, telefon. Betul ke Cik Wan ni bagi jawapan yang betul kan? Tapi kita nak bajet sebenarnya. Betul. Nampak Puan Nazira minat tu. Oh, saya memang berminat lah kan. Harta banyak lah kau nak tiba. Ya, betul. Sebab takaful ni boleh kata semua orang dah ada sekarang kan. Yang penting harta kita ke akhirat tu juga kan. Jadi saya rasa terbuka lah juga untuk mengamanahkan bersama dengan As-Salihin Trustee Berhad. Jadi terima kasih kepada tetamu kita sekarang ini, Encik Muhammad Irwan Abu Zahar, Pengurus Jabatan Sokongan Perniagaan, dan juga Cik Siti Maisyarah Muhammad, Pengurus Jabatan Perundangan dan Dokumentasi. Jadi selepas ini kalau anda nak buat hibah ataupun amanah, boleh cari As-Salihin ya. Okey, terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda.